لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ini. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur ayat yang kedua. Kita masuk ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada 5 kalimah dalam ayat ni, yang mana saya dah penggal alhamdulillah, kemudian li, kemudian Allahi, kemudian Rabb, kemudian al-alamin. Jadi makna dia alhamdulillah mana? Alhamdulillah makna biasa, makna segala puji, segala pujian. Lillahi, bagi Allah, segala pujian bagi Allah. Rabbil alamin, Rabb, Tuhan al-alamin, bagi sekalian alam. Itu makna secara mafhum dia macam tu lah. Okay, dalam alhamdulillah, alhamdulillah ni dia bila ada alif lam ni, jadi alif dia fungsi dia disebut lil istighraq. Istighraq ni maknanya apa? Menunjuk makna segala, mencakupi segala bentuk pujian. Ini istighraq. Jadi sebab itu kita ada terjemah makna ni segala tu. Dia kata segala puji kan. Segala tu bukannya datang dengan tanpa ada fakta dia, ada fakta. Kenapa? Sebab alif lam ni menunjukkan maknanya segala bentuk puji. Dan segala bentuk puji ni dia mencakupi yang dimaksudkan, iaitu dua. Mencakupi makna al-makan dan az-zaman. Tempat dan zaman, masa. Jadi Allah ni dia terpuji di setiap segala tempat
Dan di mana-mana saja, di sepanjang masa. Bukanlah puji Allah itu sekarang, Allah itu terpuji. Tidak, sejak azali lagi. Itu maksudnya sejak azali lagi. Sebab itu dalam kita tengok surah surah Az-Zumar ayat 18. Surah Az-Zumar ayat bernombor 18. Cari boleh. Surah nombor 39. 460. Nombor surah apa je? 460. 460. Surah 30 silap. 30 bukan Zumar, 30 ayat 18. Rum. Rum. Zumar Rum. Surat 406. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. Dan milik Allah lah, baginya lah pujian, segala pujian, yang mana makhluk-makhluk di langit dan juga semua makhluknya di bumi ini sentiasa memujinya. Dan wa'asyiyan ni masa, dan di waktu asar, wahina dan ketika zuhur, tengah hari, waktu masuknya malam dan waktu tengah siang. Jadi ini antara ayat tentang puji itu milik Allah segala-galanya. Sebab itu ini dalam hadis Sahih Muslim disebut Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Puji, pujian kepada Allah ni, Alhamdulillah ni beratnya seberat mizan. Dengan mizan ni berat dia apa? Seberat langit dan bumi ni, besar kalimah Alhamdulillah ni. Jadi rugilah bagi siapa yang kurang menyebut dan kurang menghayati makna dia. Baik. Dalam surah yang lain, tengok surah Al-Qasas, surah 28 ayat yang ke-70. Masa zaman surah 28 ayat 70. Kan. 28 bagaimana? Ke surat 393. Bawah sekali ayat. أعوذ بالله من الشيطان
wa huwa Allahu la ilaha illa hu. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dialah Allah, la ilaha illahu, tiada yang berhak diabdikan diri melainkan hanyalah Dia. Miliknya lah, kepunyaannya lah segala puji. Fil ula ni mana? Fil ula maknanya sejak sebelum dijadikan dunia yang di awal, atau awal-awal. Juga masuk di ula ni kat dunia lah, ketiga ni. Wal akhirah, dan juga di akhirat. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un, dan kepunyaannya lah segala keputusan, hak untuk meletakkan hukum-hukum. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi banyak lagi dalam ayat-ayat yang lain tentang Allah ini, masuk segala ni merujuk kepada maknanya bila tempat dan masa apa? Semua Allah terpuji. Terpuji maknanya apa? Walaupun alamnya wujud atau tidak, dia itu tetap terpuji. Hatta itu pun, bahkan pujian kepada Allah ini juga adalah apa? Sebab itu Alhamdulillah, kita sebut segala puji. Jadi di dalam maksudnya ada kat mana apa? Pertama, puji itu kata Ibnu Abbas, Alhamdulillah kalimatu kulli syakir. Alhamdulillahi kalimatu kulli syakir. Jadi sebab itu terjemahan kita, kalau yang saya terjemah apa? Segala pujian dan kesyukuran, tambah dia. Makna di sini pujian atas dasar syukur. Jadi sebab itu tingginya nilai Alhamdulillah sebenarnya di hak siapa? Kalimah ini bukanlah maknanya suka-suka untuk semua Allah terima pujian itu kepada tak. Sebab itu kita Abbas, Alhamdulillah ini adalah kalimah untuk siapa? Untuk setiap yang syukur kepada Allah, hamba yang bersyukur. Kalau hamba itu kufur, dia buat benda yang kufur kepada Allah, tapi dia sebut Alhamdulillah, layak tak dapat kalimah ni sebenarnya? Tak layak, tidak. Faham? Sebab itu kata Ibn Abbas ni, Alhamdulillah ni hanya untuk si dia. Siapakah hamba yang syukur? Hamba yang syukur ni siapa? Jadi syukur dan kalimah syukur ni kita lihat dalam surah 18 ayat 1. Pertama, syukur ni dengan apa? Orang yang bersyukur ni dia nampak apa? Dia nampak nikmat Allah yang besar, iaitu Al-Quran. Surah 18 ayat 1. Al-Kahfi. Wow. 293. Sampai ayat 2 kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Baik. Di ayat ni surah antara surah Al-Quran yang dimulai dengan Alhamdulillah. Ada lagi surah, ada 6 surah yang dalam Al-Quran yang dimulai dengan Alhamdulillah. Antaranya surah Al-Kahfi ni. Jadi ayat ini, surah ni dimulakan Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Segala puji dan kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah. Kenapa? Kenapa wajib? Kerana Dia telah menurunkan kepada hamba-Nya itu Nabi Muhammad ni kitab ini. Kitab ni. Jadi bagi orang yang dia dapat nikmat Allah tapi dia tak peduli kitab ni, dia tak nampak ini kesyukuran yang paling dia ni. Kan? Jadi ulang dia cakap ucapan syukur menang itu ini, tapi langgar semua benda yang ada dalam kitab. Apa makna dia? Dia bukan layak untuk dapat. Itu hanyalah madah, pujian yang bodek saja. Dia madah ni pujian bodek. Itu tak ada sisi nilai. Syukur ni pujian yang sebenar-benar daripada dalam dan zahir dan batin dengan kefahaman dia. Maka itulah yang sebenar. Sebab tu ada ucapan Alhamdulillah, rupanya ucapan itu mendatangkan bahkan dosa lah. Kan? Sebut dia buat maksiat, dia sebut Alhamdulillah, disangka itu baik, hakikatnya melanggar dengan apa? Contoh dia buka aurat dan dia menang itu, dia kata Alhamdulillah dapat. Tapi kenapa? Dia bedahkan aurat dia semua. Macam mana gagal? Kan? Itu antara perkara yang berlaku disebabkan kejahilan manusia, dia tak nampak. Sebab tu Allah kata dalam ayat ni, segala puji, surah ni kena sunnah baca hari apa? Surah ni adalah hadis. Man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jumu'ah, adha'a lahu minan nur ma baina juma'atain. Siapa yang baca surah al-kahfi pada hari Jumaat, adha'a lahu minan nur, cahaya akan menjaga dia, akan diterangi cahaya di antara 2 Jumaat. Maknanya kalau dia ulang Jumaat ni, sentiasa berada di dalam cahaya. Kenapa? Sebab dalam surah ni ada ayat yang Nabi suruh hafal, 10 ayat. Man hafaza ashra ayat min suratul kahfi usiba minad dajjal. Siapa yang hafal 10 ayat atau akhir ayat surah Al-Kahfi, dia akan dipelihara daripada fitnah dajjal. Kan? Nampak? Ini fitnah yang dia tahu mana dajjal ni, apa dia akan kelirukan. Yang syurga dia nampak macam neraka, neraka nampak macam syurga. Kan? Api nampak macam air, air nampak macam dia keliru. Kejahilan, syubhah masuk. Manusia tak tahu mana benar, mana salah. Dia rasa dia buat tu macam betul, rupanya salah. Sebab itu inilah yang menjaganya. Sebab itu inilah kesyukuran yang paling besar. Sebab apa? Dia selamatkan manusia daripada perkara yang paling akan ditakuti oleh kita semua, iaitu akhirat. Alam tu yang paling takut. Jadi kerana itu di sini segala pujian kesyukuran itu Allah wajib bagi Allah. Kenapa? Kerana Dia telah menurunkan ke atas hamba-Nya kitab ini. Walam yaj'al lahu iwaja, dan kitab ini tak ada sikit pun kepesongan. Iwaja ni besi, kan? Besi kalau kita dah luruskan kan, lepas tu kita bengkokkan kan, lepas tu kita luruskan lagi, apa jadi? Walaupun dia lurus, dia tak berapa kemas kan? Dah tak kemas kan? Dah kali pertama bengkok, lurus balik dia dah tak cantik lah. Ada kesan, bengkok sikit kot mungkin. Tapi Quran ni dia sejak turun tak pernah apa, sentiasa dijaga Allah, tak pernah ada bengkok sikit. Untung manusia dapat petunjuk yang demikian. Kita ni Allah berikan. Ini wajah itu Allah jaga Quran. Allah jaga Al-Quran ini sehingga akhir zaman.
Qayyiman liyunziru ba'san syadidan, dan lurus dan adil. Qayyiman, tegak, lurus, adil. Liyunziru ba'san syadidan min ladun, untuk dia memberi ancaman tentang apa? Siksaan yang sangat keras. Min ladunhu, siksaan sangat keras daripada siapa? Ni ayat ni kita perhati dulu betul ni. Kita baca ayat ni. Ayat ni dikupas sebenarnya banyak kalau nak baca. Antaranya yang ayat yang perlu manusia perhatikan, yang menyebabkan hati manusia ni rasa takut ialah liyunziru ba'san syadidan min ladunhu, untuk memberi ancaman tentang siksaan yang keras dari sisi Allah. Macam mana? Min ladunhu, dari dia. Dia ni siapa? Pencipta kan. Jadi manusia di dunia ni, dia takut tak dengan siksaan oleh orang lain? Takut tak? Dia takut tak? Kalau polis masuk penjara, dia takut tak disiksa? Takut, betul tak? Yang ini cakap, kenapa dia cakap macam ni? Sebab Allah cakap macam ni, sebab min ladunhu maknanya aku yang cipta dia. Mereka ni yang makhluk yang aku cipta boleh seksa kamu dan kamu takut dengan dia berseksa. Sekarang ni yang cipta semua tu, aku yang nak seksa. Macam mana? Dia mencipta makhluk yang boleh menakutkan kita. Sekarang ni dia yang cipta makhluk-makhluk semua. Sekarang dia kata min ladunhu, dia sendiri yang nak seksa. Macam mana? Tak takut lah? Kan? Faham? Itu masuk, faham? Allah cipta harimau, takut tak? Takut. Adakah dia cipta, malah dia lebih apa? Dia boleh menyeksa lebih dahsyat. Sebab itu contoh dalam surah, cuba tengok surah di akhir sikit. Kita masuk surah Juz Amal, Al-Fajr, ayat 25, surah 89, ayat 25-26. Allah kata apa? 25-26. Jadi hamba yang syukur ni ditakut dengan azab. Surah 594 ayat 25 hingga 26. 594. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. Ya. Pada hari ini tidaklah ia akan mengazab, akan azab daripadanya seseorang. Maksudnya apa? Tidaklah pernah ada azab yang macam ni hari ini. Allahu Akbar. Faham? Azab yang datang hari ini tak pernah berlaku dalam sejarah hidup manusia selama ni. Sebab itu nanti ada seorang ahli neraka satu nanti kan akan dicelup, dia keluarkan sekejap dan dicelup dalam syurga. Nikmat syurga tu dia kata ahli dunia yang paling terseksa kena azab di dunia dulu. Dunia ni kena azab, kena seksa orang yang paling dahsyat lah. Tak tahu macam mana dahsyat seksa dunia ni. Dicelup kat dalam neraka sikit kan. Dia kata dia tak pernah rasa apa. Dia celup dalam syurga sekejap. Dia kata dia tak pernah rasa sengsara. Dia tak pernah rasa nikmat macam ni. Dan ahli orang yang paling banyak nikmat dalam dunia ni, dia celup sikit dalam
neraka ni, dia kata apa kat dunia, dia tak pernah rasa nikmat sikit pun. Dia hilang rasa tu langsung. Demikian. Ini disebut. Dan wala yuziqu wathaqahu ahad, dan tidak dia diikat dengan ikatan yang akan muncul ni. Ikatan neraka ni macam ikatan dunia sedikit pun. Maksudnya apa? Tak pernah ada ikatan yang macam ni. Kenapa? Ikatan dia 70 ribu kan tali dan macam-macam lagi. Kekangan ni dalam surah Al-Haqqah ada ceritakan dahsyatnya siksaan dan belenggu yang ada dalam neraka tu, tangkapan tu. Sebab itu maksudnya Allah sebut. Jadi pertama Allah sebut kitab, dan Allah sebut tentang azab untuk mendatangkan manusia itu rasa khauf, takut. Kemudian wa yubashshirul mu'minin, ayat surah Al-Kahfi balik. Wa yubashshirul mu'minin wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana, dan dia memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin beriman, iaitu orang-orang yang mereka melakukan amal soleh, bahawa mereka akan dapat ganjaran yang baik, iaitu syurga yang kekal abadi, makithina fihi abada. Jadi yang duduk kena azab tadi ada yang kekal di dalamnya selama-lamanya, dan yang dapat nikmat juga kekal selama-lamanya. Dua lah. Takutkan Allah, khauf. Di sini Allah tanamkan manusia rasa khauf dan raja, mengharap, rasa takut dan harapkan ganjaran daripada Allah. Inilah orang bersyukur dalam hidup dia. Jadi kerana takutnya dia ni, sebab itu syukur ni dia ada syukur dengan apa? Ada 3 perkara dia sebut syukur. Syukur pertama dengan hati, dalam hati. Syukur dengan lisan dia, lisan dia akan menyebut Alhamdulillah. Dan syukur dengan perbuatan dia, jawarih. Jawarih perbuatan dia lah. Dia beri sedekah, dia infak, dia tolong orang dan sebagainya. Dia jaga aurat dia, dia jaga dan sebagainya. Dia jaga lisan dia daripada mengumpat. Dia jaga mata dia daripada melihat yang haram. Dia jaga telinga daripada mendengar perkara-perkara yang haram. Dan hati dia jaga daripada apa? Berasa riak, kan, sum'ah, ujub, sombong. Itu semua. Inilah maksudnya syukur. Hamba yang bersyukur. Baik. Jadi Alhamdulillah ini pertama. Alhamdulillah ini maksudnya kalimah syukur. Sebab itu kita terjemahkan apa? Cuba terjemahkan. Segala pujian dan kesyukuran itu. Itu maksudnya segala pujian dan kesyukuran di dalam itu. Baik. Jadi kita nak ucap Alhamdulillah ni bila masa? Bila dapat nikmat ke atau tidak dapat nikmat? Bila kalimah ni sesuai disebut? Bila dapat nikmat. Jadi Nabi ajar cara nak sebut Alhamdulillah ni 2 tempat. Satu, Alhamdulillah disebut dengan kerana nikmat tadi. Syukur dengan nikmat. Jadi cara sebut Alhamdulillah ketika dapat nikmat, sebut dia macam ni. Alhamdulillahilladzi
Baca alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi bi ni'matihi tatimmus shalihat. tatimmus shalihat. Ini dalam muttafaqun alaih sebut. Jadi bila kita dapat nikmat, cara sebut dia macam ni. Segala pujian syukur itu adalah wajib bagi Allah yang kerana nikmatnya tersebut sempurnanya amal solehku. Jadi di sini ada satu syarat. Nikmat yang kita ucap ni Allah terima dengan apa? Tanda nikmat tu dengan amal soleh. Jadi pastikan nikmat kita itu diguna untuk amal soleh, bukan nikmat duduk lepas tu dia buat maksiat, bukan? Dengan nikmat yang Allah beri, Allah bagi apa kita? Rumah besar, Allah bagi kita duit banyak, kita dapat majukan kita punya bisnes. Untuk apa? Untuk sempurnakan amal soleh kita. Orang lain nak sedekah tak dapat, kita dapat sedekah. Ada orang tak dapat nak sedekah tapi dia impi nak buat. Kita dah dapat tapi kita pula tak impi nak buat. Rugi tak? Tak ada amal soleh, rugilah nilai tu. Sebab itu di sini Nabi ajar kita macam mana cara maksud sebenar kesyukuran kamu dengan nikmat ini. Kau bilang ucapan ini kena pada tempat dia. Dengan nikmat ini sempurna yang amal soleh. Dia puas, dia dapat banyak sejuta ni. Dia buat simpan tu sebab alhamdulillah banyak tak. Dia dah buat daripada apa aku nak buat ni. Dia buat infak fi sabilillah, pun sebut alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah dapat buat. Itu maksud dia. Faham? Ini pertama, bila dapat nikmat. Lagi, dan bentuk yang kedua, bila dapat musibah. Bila dapat musibah, rupanya kena ucap alhamdulillah juga. Kita tahu dapat musibah, ucap apa dulu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu salah satu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat musibah lagi. Jadi kita ucap mula, itu nama dia apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dalam surah 2 ayat 157 156. Bila asahabat semua musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila tiba musibah, apa ni? Dia kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kami adalah milik Allah dan semua kami kepadanya lah kami akan kembali untuk dihisab. Kedua, apa lagi ucapan dia dapat musibah? Ini yang diajar, qadarullah. Qadarullah ma syaa fa'ala. Ila hadis. Ini juga kita sebut tiga. Qadarullah ma syaa fa'ala. Pernah tak? Ini sunnah. Ini dah patut kita sebut bila terima musibah. Orang beriman ini dah disebut. Jadi bila diterima musibah, dia reda dengan apa yang berlaku. Sebab ini takdir Allah kan. Semua kami milik Allah, semua kepadanya kami kembali. Ini qadarullah ma syaa, takdir Allah. Apa yang dia nak berlaku, maka dia lakukan. Kita nak buat macam mana? Tak kena nak tepis. Inilah takdir qadarullah. Allah telah mentakdirkan yang berlaku. Ma syaa fa'al. Apa yang dia kehendaki, maka dia akan lakukan. Kita tertakluk di bawah kehendak dia. Macam mana pun kita berkehendak, kita tak akan dapat apa yang kita kehendak, melainkan kerana melalui apa? Kehendak dia. Kalau dia tak izinkan, tetap kita tak boleh dapat. Ini beriman kepada takdir. Maka bila manusia macam ni, yang biasa doa ni, apa berlaku pada dia? Jiwa yang macam ni, bila baca ni dia faham. Dia nak menggatak-gatak, nak marah ke, nak tak puas hati ke, dia akan buat apa? Dia tenang je. Dia nak, dia tak dapat, dia sebut ni, dia apa? Jiwa dia tenang je, tak ada masalah. Itulah orang beriman. Ni ucapan. Dan yang dia ucap apa lagi? Yang ketiga, dia ucap ini, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah
di atas segala yang berlaku, segala hal, apa yang baik atau buruk, sama saja. Allah itu tetap terpuji. Sebab apa? Kita rasa baik, betul? Kita rasa benda ni buruk untuk kita, tapi kita lupa berapa banyak nikmat yang dia dah bagi kita. Kita diberi mata, bayangkan. Contohnya kita kehilangan apa? Kehilangan kenderaan, kan? Kita hilang kenderaan. Ada orang mata pun tak ada, contoh. Bayangkan selama ni kita bangun celik mata, kita boleh pergi beli air yang mudah, nak terkencing malam hari ke, nak bangun. Tiba-tiba bangun-bangun, mata ni tak ada, macam mana? Pernah tak fikir nikmat tu? Nak turun katil pun tak tahu. Bayangkan, cuba kita try tutup mata sehari, kita jalan dalam rumah kita, boleh tak? Itu manusia lupa nikmat yang ada pada ni, lupa. Sebab itu dia, akhirnya bila macam ni Nabi ajar ni, 3 doa ni menenangkan manusia ni, hamba yang bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang sedia ada pada dia. Nikmat yang dia tak minta pun Allah bagi banyak. Ini cerita, ni kalimah ni, Alhamdulillah. Besar yang nilai kalimah ini. Baik. Oleh itu hamba yang bersyukur ni, sebab itu kalimah ini, jadinya kalimah ni dia, pertama, setiap tempat, setiap zaman, tak kira sampai akhirat, terpuji Allah ni sentiasa. Kita ada, kita tak ada, Allah ni sentiasa apa? Memang patut diucap ni. Wujud anak minta, Allah tak apa? Patut inilah dia, untuk dia kalimah ini. Dan kita sebagai hamba pula, kalimah ni sama ada kita rasa macam dapat nikmat, kan? Kita dapat nikmat, ataupun kita rasa nikmat itu ditarik, sedangkan nikmat ada banyak yang kita tak fikir pun nak dapat. Tetap dengan sebab apa? Alhamdulillah juga. Macam mana pun Allah itu tetap terpuji. Okay, dan sebab itu dalam kalimah ni ada tambahan dia. Sebenarnya ni ada dia punya khabar. Khabar dia wajib. Wajibun. Sebab itu terjemah dia. Terus terjemah lagi sekali. Segala pujian, kesyukuran itu adalah wajib. Adalah wajib. Sama ada kita ditiba musibah ke, dapat nikmat ke, kita rasa je tak ada nikmat. Sedangkan nikmat banyak, kita tak terhitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tak akan dapat hitung. Cuma dia sendiri kadang-kadang dia rasa nikmat dia kena tarik. Padahal berapa banyak nikmat Allah yang dia tak pernah hitung pun, dan dia tak mampu nak hitung. Dia lupa. Sebab itu walau macam mana pun manusia terasa keadaan dia, sebenarnya apa? Allah itu ditetapkan apa? Sebut Alhamdulillah. Dia ada, dia masih hidup pun cukup dah tu, kan? Itu yang pertama. Baik. Boleh? Okay. Seterusnya, masa dah panjang lah. Singkat je masa. Okay. Kena sambung. Jadi insyaAllah kita sambung Allah Rabbul Alamin pada akan datang, insyaAllah. Minggu lagi ke berapa? Ada minggu keempat. Ya? Minggu keempat, insyaAllah. Pada Minggu keempat. Minggu keempat, 2 minggu lagi lah. InsyaAllah minggu keempat sambung ya. Sekian baik. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk